Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar di tingkatan 4. Boleh dengar kan suara Ustaz? Dengar. Okey, bagus hari. Okey. Okey, ini kelas yang pertama bagi praktikal menggunakan Adobe Photoshop. Hari ini sebenarnya lebih kepada pengenalan Adobe Photoshop CS5. Siapa yang ada version yang lagi baru, contohnya CS6 ataupun Adobe CC, Adobe Photoshop CC, awak boleh gunakan yang tu tak ada masalah. Cuma dia dari segi dia punya tools dia mungkin sedikit berbeza lah. Tetapi asasnya adalah sama je. Okey, nanti Ustaz akan terangkan dahulu macam mana nak gunakan Photoshop, dia punya settingnya, apa asas-asas yang awak perlu tahu dalam Adobe Photoshop. Ustaz terangkan dahulu. So masa mungkin setengah jam yang terakhir kita akan buat pemasangan dan juga tutorial menggunakan Adobe Photoshop CS5. Okay, sebenarnya Ustaz dah masukkan dalam GC yang sebelum ni pun ada, yang grup GC tingkatan 4, murid tingkatan 4 dalam tu pun ada. Dan Ustaz baru masukkan dalam grup setiap kelas lah, kecuali kelas Ustaz Nuriza, sebab Ustaz tak ada tak masuk dalam kelas tersebut. Okey, ni buku tutorial. Sepatutnya awak dah ada lah benda ni. Sama ada secara buku tu kan dah dapat kan, ataupun awak boleh juga rujuk dekat Google Classroom, awak boleh lihat secara online, secara digital. Buku tu tak dapat. Buku tu masih dekat kedai photostat lagi. Oh, tak dapat lagi Oh, yang ni tak dapat lagi. Tak apalah. Masa kita cuti tu, sepatutnya kita ambil naik cuti tu, kita akan bagi pada pelajar buku dia. Budak-budak dia dapat tak? Sebabnya kedai photostat tu dia minta anda ambil, tapi rasanya buku ni lah yang kita hantar tapi yang kita tak ambil lagi. Saya tak pasti, ada dapat tak pelajar? Tak dapat lagi kan? Dia dapat tak? Yang tak dapat tak apa, guna yang versi digital je. Ada dalam tu. Okey, apa yang Ustaz akan terangkan. Yang pertama berkenaan dengan paparan dan juga toolbar. Okey, bila awak buka dia punya paparannya. Okey, Ustaz buka Adobe Photoshop. Okey, ini dia punya paparannya. Atas sekali bahagian menu sebelah kiri adalah toolbars ya, ada banyak toolbars kat sini. Dan juga sebelah kanan ni, ini kita panggil sebagai palette. Okey, palette. Sebelah kanan ni adalah palette. Okey, di ruang tengah ni adalah kawasan kerja kita lah. Okey, bila Ustaz buka new file, dia akan keluar option macam ni. Okey, kita boleh masukkan dia punya size, lebarnya berapa, tingginya berapa, resolution yang kita nak gunakan, color mode. Okey, dan juga background contents. Sama ada kita nak gunakan white, background color ni nak tukarkan kepada apa-apa warna ataupun transparent yang tak ada apa-apa dekat belakang dia. Okey. Yang pertama size dia. Size dia bila kita nak gunakan bagi paparan komputer. Kita nak buat poster, kita nak paparkan dekat komputer, kita nak masukkan dekat televisyen ke, kita nak masukkan dekat mana-mana aplikasi yang digital. Okey, dia punya size-nya kita akan gunakan dalam unit pixel. Okey, unit pixel. Mengikut resolution yang kita boleh gunakan lah. Kita nak gunakan size yang besar, kita gunakan size yang besar. Contohnya 1900 darab dengan 1200 pixel. Okey, ini pixel. Pixel bagi paparan monitor. Yang ada skrin lah, kita nak buat dekat handphone ke, kita nak buat website ke dan sebagainya. Ustaz. Ya. Ustaz tak record ke? Record. Kenapa? Tahu Ustaz record pakai third party punya software. Ustaz semak sekali lagi. Record. Okey. Kalau kita nak buat bagi kita nak cetak ataupun kita nak print. Okey, unit pixel ni kita akan tukarkan kepada unit yang lain lah. Dia ada inci, dia ada sentimeter, milimeter, point, pikas dan juga kolom. Yang biasa kita gunakan adalah inci, sentimeter ataupun milimeter. Milimeter ni size yang kecil lah. Kalau size yang besar, contohnya kita nak buat banner. Banner besar kan. Dan banner tu dalam size, kita ukur dalam unit kaki. Tapi unit kaki tak ada dalam ni. Unit kaki tak ada dalam ni. Jadi awak kena tukarkan kepada unit inci. Okey, tengok dekat tutorial dekat sini.
Kat mana dah? Ustaz ada tulis kat sini. Sini. Contohnya banner yang kita nak gunakan. 9 kaki darab 4 kaki. Okey, tak ada. Dalam Photoshop tak ada unit kaki. Jadi awak kena tukarkan kepada unit inci. Iaitu 1 kaki bersamaan dengan 12 inci. Okey, 9 kaki darab 12 sama dengan 108 inci. Ataupun dia punya panjang lebarnya. Okey, tingginya 4 kaki. 4 kaki darab 12 jadi 48 inci. So saiznya, kelebarannya kita akan gunakan, dia punya lebarnya 108 inci darab 48 inci. Tapi saiz ni dia akan menyebabkan dia punya skrin tu saiznya agak besar. Sebab kita daripada unit kaki kita tukarkan kepada unit inci tersebut. Bagi komputer yang tidak menyokong ataupun tak berapa power lah. Sebab awak gunakan saiz inci yang besar tersebut, dia akan menyebabkan lagging, awak nak edit dan sebagainya, dia akan jadi tersangkut-sangkut. Okey, jadi cara dia, awak boleh gunakan, contohnya awak nak buat banner 9 kaki darab 4 kaki. So awak tukarkan kepada awak tukarkan kepada unit inci. Tak perlu tukar dia punya unit dia. Tak perlu tukarkan daripada 1 kaki kepada 12 inci. Contohnya awak nak gunakan 9 kaki darab 4 kaki, awak gunakan 9 inci darab 4 inci. So dia nanti bila awak nak cetak dekat kedai, baru awak suruh dia tukarkan kepada unit yang sebenar. Okey, 9 kaki darab 4 kaki. Sebab kalau awak gunakan unit yang besar tu, awak tukarkan kepada unit inci. Okey, contohnya 108 inci darab 48 inci memang saiznya sangat-sangat besar. Okey, awak nak edit pun susah. Kecuali komputer awak sangat powerful, bolehlah, tak ada masalah. Okey, setting yang seterusnya, resolution. Okey, yang pentingnya dekat sini. Okey. Kalau awak buat resolution 72, kecil Kalau tadi awak gunakan unit kaki, contohnya kita tadi 9 inci, sepatutnya 9 kaki kan, tapi kita gunakan 9 inci darab 4 inci. Jadi resolution ni kalau boleh gunakan resolution yang besar lah, kita boleh gunakan sehingga contohnya 300. So kalau awak tukarkan kepada 9 kaki sekalipun, daripada inci 9 inci ni awak tukarkan kepada 9 kaki, dia punya image awak, quality image, dia tak terjejas sangat. Masih lagi cantik lah, elok lah dia punya gambarnya. Okey, itu bagi resolution. Seterusnya color mode. Color mode. Kita nak gunakan RGB, ada banyak kat sini, bitmap, grayscale, RGB, CMYK, lab color. Okey, yang biasa kita gunakan grayscale, RGB ataupun CMYK. Okey, grayscale ni adalah warna skala kelabu lah. Dia ada warna putih, warna hitam dan juga warna kelabu. Hitam gelap, kelabu gelap, hitam gelap, macam itulah. Warna kelabu, warna hitam dan juga warna putih. Kelabu cerah, kelabu gelap. Okey. Putih, hitam, kelabu cerah, kelabu gelap. Betul. Okey, yang kedua RGB. Masa bila kita nak gunakan RGB? RGB kita gunakan apabila kita nak buat bagi paparan monitor. Contohnya kat sini, kita gunakan pixel. Okey. Kita gunakan RGB. Sebab RGB adalah singkatan daripada red, green dan juga blue. Okey, kalau kita gunakan pixel, gunakan RGB color. Apabila awak nak buat untuk cetakan, awak nak print dekat kedai, awak nak print, jadi mode yang sesuai ialah CMYK. Sebab apa kena gunakan CMYK? CMYK ni adalah menggunakan 4 warna, cyan, magenta, yellow dan juga key color warna hitam. Okey. Sebenarnya awak dah belajar dalam bab yang kedua. Dalam bab yang kedua ada menerangkan berkenaan dengan RGB ataupun CMYK. Apa jadi apabila awak nak cetak dekat kedai tapi awak menggunakan mode RGB? Boleh ke tak boleh? Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tetapi bila awak print, pergi hantar kedai, awak print, warnanya akan sedikit lari. Biasanya dia akan jadi semakin pudar sikit lah. Contohnya warna merah. Awak tengok dekat monitor cantik merahnya. Bila awak print dekat kedai, merahnya dia akan jadi agak kelabu sikit. So warna merahnya dia akan jadi agak kurang sikit. Sebab kita menggunakan RGB bagi menghasilkan image ataupun banner tersebut. Poster ke dan sebagainya. Bila kita hantar dekat kedai, dia akan warnanya dia akan jadi sedikit lari. Okey. Jadi kalau nak buat untuk cetakan, gunakan mode CMYK. Okey, bit. Bilangan bit kita ada 1 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit. Bit ni adalah bilangan mewakili
bagi kedalaman bit, iaitu iaitu bilangan warna yang kita boleh gunakan. Kalau 1 bit maksudnya 2 kuasa 1, jadi kita boleh menggunakan 2 warna saja, iaitu hitam dan juga putih. Okey, 8 bit. Biasanya kita gunakan 8 bit lah sebab kita tak nak terlalu banyak warna yang ada tu. Okey, terlalu banyak pilihan warna yang ada. Jadi biasanya kita gunakan 8 bit. Ataupun nak gunakan editing gambar dan sebagainya, boleh gunakan bilangan bit yang lagi besar, 16 bit ataupun 32 bit. 32 bit ni adalah true color lah. Semua warna yang ada dekat dunia ni ada dalam 32 bit. So, bilangan warnanya adalah jutaan warna. Berapa sama tak tahulah. Awak boleh guna kalkulator, awak kira 2 kuasa 32 bit. Okay, background color, background contains white. So, backgroundnya automatik dia akan keluar. Dia akan ada layer putih. Okay, seterusnya background color, awak nak setkan warna apa-apa ataupun transparent, tak ada apa-apa background dekat belakangnya. Okay. Contohnya Ustaz buat satu file, Ustaz buat menggunakan pixel je, mode RGB. Okay, size-nya 1900 pixel, darabkan dengan 1200 pixel. Okay, tekan OK. Okey, ini paparan kita lah. Dia akan keluar dekat sini. Sebelah kanan. Saya besarkan sikit. Sebelah kanan. Okey, dia ada palette. Okey, sebelah kanan ni kita panggil sebagai palette. Kita ada palette layer, channel dan juga parts. Okey, yang pentingnya adalah awak merujuk kepada layer yang kita gunakan. Sekarang ni tak ada apa-apa lagi dekat sini. So, layernya cuma ada background yang ada kunci dekat sini. Okey, dia lock. Ustaz terangkan dahulu cara bagaimana kita nak menyimpan format ataupun hasil kerja yang telah kita buat. Bila kita buat, kita nak menyimpan fail tersebut. Okey, format simpanan. Sekejap, saya tengok mana format simpanan. Unit 1. Okey, format penyimpanan hasil kerja. Okey, biasanya kita akan gunakan 3 format lah. Ini format yang biasa digunakan. Awak nak gunakan format lain tak ada masalah, tapi 3 format ni awak kena tahu. Yang pertama, format PSD. Bila kita buat, kita save. Kita akan save yang pertama bila kita nak edit balik lain kali. Sebab masa kita buat menggunakan Adobe Photoshop, mungkin kita akan menggunakan banyak layer. Kita ada layer image, kita ada layer text, kita ada layer macam-macam layer editing, kita ada masking layer. Dan banyak layer yang kita ada. Lain kali kita nak edit balik, jadi kita save. Yang pertama sekali kena save dalam format PSD. PSD ni adalah singkatan daripada Photoshop Document. Okey. Ini adalah singkatan daripada Photoshop Document. Okey, ingat PSD ialah format yang ada layer. Okey, format yang kedua, format JPEG. Dan juga satu lagi format yang ketiga iaitu PNG. Ini yang biasa digunakan lah. Okey, kalau PSD ni format yang ada layer, maksudnya lain kali awak boleh edit semula. Kalau awak save dalam format JPEG ataupun PNG, bila awak buka balik, awak tak akan nampak dia punya layer-layer. Okey, awak akan nampak satu layer sahaja kalau awak menggunakan JPEG dan juga PNG. Okey. Tapi bila kita nak jadikan kita nak save, kita nak sebarkan file image tersebut, kita nak upload ke, kita nak bagi pada kawan-kawan, nak masukkan dalam WhatsApp ke, dalam Telegram dan sebagainya, awak kena tukarkan kepada format JPEG ataupun PNG. Apa yang dimasukkan dengan format JPEG? JPEG ni singkatan daripada Joint Photography Expert Group. Joint Photography Expert Group. Format JPEG banyaklah digunakan. Kalau awak cari dekat internet, awak akan jumpa format yang paling banyak adalah format JPEG, iaitu JPG ataupun .jpeg. Okey, format ni format yang paling ringan. Cuma kelemahan bagi JPEG, dia tak ada background transparent. Sebab tu kita akan gunakan format yang seterusnya iaitu PNG. JPEG tak ada background transparent. Contohnya awak dah edit satu gambar, background tu awak dah buang. Okey, awak dah buang dia punya backgroundnya. Bila awak dah buang, awak save dalam format JPEG ataupun JPG, background tu dia akan ada balik. Biasanya warna putih. Okey, kalau kita nak masukkan dekat PowerPoint ke, kita nak masukkan dekat mana-mana, kalau tak ada background cantiklah.
Backgroundnya tak ada kan, nampak image tersebut saja. Okey, subjek yang kita fokuskan sahaja. Okey, format yang seterusnya PNG. PNG singkatan daripada Portable Network Graphic. Format PNG ni, format PNG, kelebihan dia, format PNG ialah dari segi dia punya background transparent. Kalau kita ada background transparent, jadi kita akan gunakan format PNG. Kalau tak ada background transparent, cukup kita menggunakan format JPEG saja. Ada satu lagi format yang kita gunakan bagi background transparent, iaitu GIF. GIF, pada awal kemunculan GIF, nak menggunakan format tersebut kena ada lesen. Dengan kemunculan format PNG, jadi kita dah tak perlu bergantung kepada format GIF, dah semakin jarang kita gunakan. Sekarang ni kalau GIF biasanya digunakan bagi image yang bergerak. Jadi cukup tahu 3 format ni. Yang pertama format PSD, yang kedua JPEG dan juga PNG. Kena tahulah kegunaan setiap format yang kita gunakan. Okey, awak nanti kalau tak faham, tak jelas, awak boleh rujuk balik video ni ataupun rujuk kepada nota tutorial yang Ustaz bagi. Okey kan semua? Okey ke? Kita rehat kejap, Ustaz nak minum air. Okey. Itu basic dahulu yang awak perlu tahu sebelum kita menggunakan perisian Adobe Photoshop. Okey, seterusnya Ustaz terangkan berkenaan dengan alatan yang kita akan belajar dan juga yang akan kita gunakan. Ustaz terangkan satu persatu. Hari ini kita akan buat, Ustaz akan tunjukkan bagaimana menggunakan selection tool. Okey, kita kenal dulu dengan alatan-alatan yang ada dalam ni. Tengok daripada sebelah kiri. Okey, yang pertama. Okey, ini kita panggil sebagai move tool. Okey, shortcutnya adalah V. Siapa yang kalau dia dah expert guna Photoshop ni, dia nak guna alatan cukup dia gunakan shortcut saja. So jadi tak perlulah kita tarik kita punya mouse sampai ke sini. Okey, ni move tool. Move tool nak gerakkan objek, nak gerakkan kita punya image ataupun tag dan sebagainya yang berada pada layer tersebut. Tapi awak nak gerakkan, awak kena pilih dahulu layer yang mana. Awak nak gerakkan teks, klik dahulu layer teks, baru awak boleh gerakkan teks tersebut. Okey, seterusnya shortcutnya adalah M. Ini adalah marquee tool. Shortcutnya adalah M. Okey, marquee tool. Marquee tool ialah selection yang kita buat. Dia dah ada bentuk dia. Contohnya kita gunakan rectangular, so bentuk rectangular. Kita gunakan elliptical ataupun kita boleh gunakan single row ataupun single column. Ini marquee. Yang seterusnya lasso. Lasso ialah selection tool, alat membuat pilihan secara bebas. Secara bebas, contohnya kita gunakan lasso yang biasa ni. Okey, awak klik dan juga tarik saja. Nanti Ustaz akan tunjukkan bagaimana kita nak edit image. Kadang-kadang kita nak buat selection secara kasar je. Jadi cukup kita gunakan lasso. Okey. Itu secara kasar. Polygonal, dia punya selection dia lebih halus lah. Awak kena klik demi klik. Klik. Okey, ini polygonal. Magnetic, tak ada image kat sini. Magnetic adalah alatan membuat pilihan yang dia akan kesan image line dekat tepi tu, dia akan kesan secara automatik. Sebab Ustaz tak ambil image kat sini. Sekejap Ustaz buka. Tak apalah, Ustaz tunjukkan kemudian. Okey, quick selection tool ini yang kita akan belajar. Tiga-tiga ni kita akan belajar kejap lagi menggunakan selection tool. Quick selection tool, kita membuat pilihan dengan cara klik saja. Klik, dia akan jadi. Dia akan detect pixel Pixel, contohnya kita ada subjek dekat tengah ni, so dia akan detect pixel tu. Okey, lagi mudahlah. Biasanya kita banyak menggunakan yang ni lah, quick selection tool. Lagi mudah. Okey, Magic Wand dia akan membuat pilihan secara automatik. Biasanya kita gunakan bagi background yang tidak banyak dia punya warna dia. Okey, kita gunakan Magic Wand. Seterusnya crop. Crop, kita nak crop kita punya image ataupun kita punya file yang sedang kita edit. Okey, slice tool nak potong. Biasanya kalau slice tool ni kita gunakan apabila kita nak masukkan dekat laman web.
Sebab mungkin the size file kita tu agak besar. Jadi nak bagi memudahkan proses loading, kita slice kepada beberapa bahagian. Jadi proses loading apabila menggunakan website adalah lebih cepat. Okey, eyedropper kita nak dapatkan warna daripada mana-mana bahagian. Okey, awak cuma klik saja. Nak warna ni, contohnya sini image ni dia akan keluar warna putih. Ni memang warna putih je lah. Okey, so, nanti kita akan go through satu-satu. Kita akan belajar. Color sampler, ruler tool, pembaris, ada node tool. Okey, healing brush. Healing brush kita gunakan bagi membaiki image. Nanti kita akan ada tutorial menggunakan healing brush. Okey, patch tool nak tampal. Red eye tool menghilangkan kesan warna merah pada mata. Contohnya kita ambil gambar ada warna merah pada mata tu kan. So kita boleh kesankan menggunakan menghilangkan dia punya kesan dia menggunakan red eye tool. Okey, brush, pencil, color replacement kita boleh tukar warna lah. Contohnya baju pakai warna merah, kita boleh tukarkan kepada warna lain. Okey, ini color replacement tool. Brush tu macam biasalah, kita nak draw dan sebagainya sama ada menggunakan brush ataupun pencil. Clone ataupun pattern adalah lebih kurang sama. Kita nak clone image tu, kita nak clone supaya jadi dua ke. Okey, menggunakan clone. History, dia punya sejarah apa yang kita gunakan. Eraser. Okey, eraser kita nak buang mana-mana bahagian menggunakan eraser. Gradient. Mode warna, bila kita nak warnakan dia ada dua warna ataupun lebih. Okey, kalau paint bucket tool ada satu warna sahaja. Seterusnya blur tool. Blur tool kita nak kaburkan image. Sharpen tool. Sharpen tool kita nak tajamkan ataupun image yang blur. Dia lawan kepada blur. Kita nak tajamkan image menggunakan sharpen tool. Smudge tool dia menghasilkan efek seperti kita gosok dengan jari. Nanti awak boleh try. Dodge, burn dan juga sponge tool. Dodge tool, contohnya kita ambil gambar. Gambar kita tu gelap. Kita nak cerahkan dia menggunakan dodge tool. Burn tool lawan kepada dodge tool. Gambar yang kita ambil terlalu cerah, kita nak gelapkan dia. Jadi gunakan burn tool. Sponge tool menghasilkan efek seperti kita gosok dengan sponge. Okey, pen tool. Pen tool ni banyaklah kita boleh buat. Nak buat lengkungan ke, kita nak buat grafik, cantik-cantik lah, line. Biasanya kita gunakan bagi membuat line. Okey, seterusnya text tool. Kita nak masukkan teks ke dalam kita punya ruang kerja dekat sini. Okey, apa lagi? Ni kita punya shape lah, bentuk yang ada dekat sini. Rectangle, rounded rectangle, eclipse, polygon, line tool dan juga custom shape tool dan sebagainya. Kita nak buat bentuk dekat sini. Kita nak buat petak ke, bulat ke dan sebagainya. Okey, hand tool nak tarik lah supaya ia berada dekat kawasan mana. So, tarik menggunakan hand tool image awak. Zoom tool. Awak nak zoom, kalau awak ada guna mouse, awak just gunakan awak punya scroll. Scroll saja ataupun klik tolak ke atas ataupun tolak ke bawah. Okey, ini adalah zoom tool. Okey, warna kita ada foreground color, kita ada background color. Biasanya warna kalau kita nak warnakan kita akan tukarkan kepada background color. Contohnya saya warnakan dekat bahagian background ni, contohnya warna merah. Okey, set foreground color. Klik kepada gradient ataupun paint bucket. Okey, contohnya gradient ataupun paint bucket, saya gunakan merah dan juga putih. So dia akan saya guna ni lah. Paint bucket, so awak klik dia akan jadi warna merah dekat sini. Sekejap Okey, seterusnya dekat bawah sekali kalau awak perasan. Dekat sini kita ada quick mask mode. Nanti saya akan terangkan bagaimana nak gunakan quick mask mode. Quick mask mode adalah mode masking lah. Dia contohnya kalau kita nak buat selection tool, kita tak nak gunakan alatan yang ada dekat atas ni. Kita boleh membuat selection tool, kita boleh buat pilihan dengan cara mewarna menggunakan masking mode. Okey, menggunakan quick mask mode. Okey, semua okey ke? Okey? Okey. Okey Okey. So kita akan teruskan. Siapa yang dah ada Photoshop?
Ramai tak yang ada? Okey, Berapa orang yang tak? Ustaz kalau boleh Ustaz nak teruskan, tapi itulah. Tak apalah Ustaz terangkan dulu. Mungkin dalam 10 minit. Ustaz nak terangkan berkenaan dengan selection tool. Okey, Ustaz akan tunjukkan contoh. Lepas tu kan Ustaz akan terangkan bagaimana nak install. Ada yang dah download saja. Okey, macam mana nak install dan sebagainya. Lepas tu mungkin awak boleh buat sendirilah dekat rumah. Okey, selection tool. Contohnya Ustaz cari satu gambar dekat internet. Kecilkan sikit. Save picture as. Okey, awak save lah dekat mana-mana. Contohnya Ustaz save dekat sini. Bebek 1. Namanya bebek. Okey, daripada Photoshop awak klik open, file, open. Okey, cari file awak dekat mana. Okey, bebek. Okey, ni file dia bebek. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey, image dia. Kalau awak buka, image yang awak save, dia akan jadi macam ni lah. Layer dia namanya background. Kalau awak nak pindahkan. Okey, kalau awak nak pindahkan, cukup awak tekan. Kalau awak tarik layer dia ni, tak boleh sebab layer dia berkunci. Awak tak boleh tarik. Awak kena select all. Tekan control, jangan lepas, tekan A. Dia akan select all, gunakan move tu, tarik, tengok kat atas tu kan. Tarik dia pergi sini. Okey, lepaskan dekat sini. Tapi kalau awak nak edit pada image tersebut juga. Contohnya pada bahagian background ni. Pada gambar itik ni, awak nak edit dekat sini juga. Okey, tapi pastikan layer background ni, nampak ada layer background kan? Awak double klik, dia akan keluar dekat sini. Namakan kepada apa-apa nama. Contohnya Ustaz namakan layer kosong je. Tekan OK, baru dia akan kuncinya tak ada kat sini. Jadi kita boleh lakukan editing pada image ini. Okey, Ustaz nak tunjukkan bagaimana nak gunakan rectangular. Bagaimana nak gunakan marquee tu. Marquee tu ni pilihan mengikut bentuk yang dia lah. Kalau kita buat macam ni, so bentuknya macam ni sahaja. Okey. Sana. Ya. Umi. Pergi dekat. Okey, Ustaz tunjukkan bagaimana kalau kita nak gunakan, contohnya kita nak gunakan lasso. Okey, mana-manalah. Contohnya kita gunakan lasso yang biasa ni. Okey, awak klik. Kita nak buat pilihan secara kasar. Klik, tarik saja. Contohnya Ustaz buat pilihan secara kasar je. Okey, tarik. So, selection awak maksudnya dia akan pilih bahagian yang awak draw tersebut sajalah. Okey, contohnya bahagian ni kita buat pilihan secara kasar. Okey, awak nak pindahkan kepada file yang kita baru buat tadi tu dekat sini. Ustaz delete dahulu gambar yang ni. Nak pindahkan dekat file baru tu yang kita buat, gunakan move tool, klik, tarik. So dia akan jadi macam ni lah. Kalau awak lihat image ni, dia punya bahagian tepi dia tu tak cantik lah sebab kita potong secara kasar. Kalau kita potong secara halus, dia akan nampak lagi cantik dekat sini. Tapi kita boleh haluskan kita punya bahagian tepi ni masa kita nak tarik. Okey, Ustaz pergi balik kepada image yang image itik ni. Bila kita nak tarik, kita tak nak pilihan yang dekat tepi dia tu. Okey, bahagian line tu kita nak biar dia cantik sikit. So dia akan blur sikit bahagian tepi ni. Cara dia, kita akan gunakan feather. Okey, pilih. Awak tak boleh gunakan move tool. Gunakan mana-mana pilihan yang ada ni. Contohnya awak gunakan yang tadilah. Okey, lasso tu. Klik kanan. Dekat image tu, klik kanan. Okey. Awak tekan feather. Okey, kita akan menghaluskan pilihan kita bahagian tepi tu menggunakan feather. Nilai feather yang kita nak masukkan bergantung kepada size image. Kalau image kita besar, so kita boleh masukkan nilai feather yang besar. Kalau image kita kecil, awak masukkan feather yang besar, nanti image awak tak akan nampak dengan baiklah. Okey, dia akan jadi sangat kabur bahagian tepi tu sampai menghalang pemandangan bagi subjek tersebut. Contohnya kita masukkan 20. Tengok awak boleh test. Try and test. Tengok contohnya Ustaz masukkan 20. Sesuai tak Ustaz masukkan feather sebanyak 20? Okey, tengok dia punya section kat sini dia akan sedikit tu lah. Dia akan nampak halus sikit dia punya bentuk dia. Ustaz pindahkan dekat
file baru, klik, tarik, gunakan move tool, klik, tarik, lepaskan dekat sini. So dia nampak fader sikit lah, bahagian tepi tu nampak halus. Kalau nampak kasar lagi, masukkan nilai fader yang lain. Undur dahulu awak nak undur, tekan Ctrl Z. Kalau nak undur banyak kali, awak tekan Ctrl Alternate Z. So dapat balik bentuk yang asal ni. Okey, saya akan masukkan fader dia. Tadi 30 nampak tak macam berapa sesuai. Saya masukkan nilai yang lebih besar, contohnya 50. Tekan OK. Dia jadi lagi halus lah awak punya selection tersebut. OK, klik. Dan juga tarik. So, selection awak macam ni. Nak lagi kemas, awak gunakan selection tool yang lebih tepat lah, ikut dia punya line dia, garisan dia. So awak punya gambar tu bila awak masukkan ataupun awak dah buang dia punya background dia, atau awak pindahkan kepada file yang baru, so dia akan jadi lagi cantik, lagi kemas dia punya bahagian-bahagian tepi dia. Okey, ini contohnya. Yang tengah ni yang tadi kita gunakan, kita tak gunakan fader, kita buat pilihan secara kasar, kita tarik saja. Yang sebelah kanan kita gunakan 20, yang sebelah kiri sekali kita gunakan dia punya fadernya, nilainya sebanyak 50. Nak lagi halus, gunakan nilai yang lagi besar. Okey, polygonal. Polygonal lasso tool. Kita boleh buat pilihan lebih halus. Cara dia, awak klik dan juga klik. Klik demi klik lah, sehingga memenuhi semua ni sekali. Okay. Ustaz tunjukkan dekat sini, tapi Ustaz tak buat habis lah sebab dia memakan masa sikit. Awak besarkan sikit supaya senang kita lihat dia punya garisan tepi subjek tersebut. Okey, gunakan polygonal. Awak klik. Contohnya Ustaz buat bahagian kepala je. Klik dan juga klik. Klik. Sehinggalah kita dapat buat pilihan semua subjek yang kita buat. Saya buatkan kasar sikit lah. Nak halus, bolehlah buat lagi halus. Saya potong kepala dia. Alamak, tersalah. Tak apalah. Okay, kalau kita gunakan polygonal ni, lagi halus lah kita punya pilihan. Okay, saya delete dahulu. Tarik. Jadi pilihan kita lebih halus. So kalau kita nak masukkan fader pun tak perlu kita masukkan nilai yang besar. Kita nak haluskan lagi dia punya pilihan bahagian tepinya. Kita usah masukkan 20. Tekan OK. Tarik pergi dekat sini. So dia punya tu lagi halus lah. Okay. Kalau nak hilangkan pilihan, klik kanan, tekan deselect. So dia akan hilang awak punya pilihan, ataupun klik dekat bahagian luar. Magnetik. Magnetik, dia akan kesan secara automatik garisan tersebut. Okey, klik, tarik saja. Tapi Ustaz tak expert pakai magnetik ni, macam leceh. Kalau awak expert bolehlah cuba. Okey, klik, tarik, kena hati-hatilah. Tak perlu klik kali yang kedua, dia akan kesan secara automatik bahagian tepi image ataupun subjek tersebut. Yang seterusnya, ini adalah cara yang mudah dan juga ramai orang guna. Kita panggil sebagai Quick Selection Tool ataupun Magic Wand Tool. Yang banyak orang guna Quick Selection Tool lah. Okay, kecuali kalau ada background satu ataupun dua warna, boleh menggunakan Magic Wand Tool. Quick Selection Tool, ini kalau yang baru-baru nak belajar buat selection ni, awak boleh gunakan Quick Selection Tool. Lebih mudah lah. Cara dia, awak klik, tarik, dan lepas. Dan kita sambung lagi, klik, tarik. Jangan awak klik semua sekali, lepas tu tiba-tiba dia ambil kawasan yang lain. Jadi awak nak undur balik susah. So kalau awak terlajak, bila awak buat, terlajak macam ni. So awak undur, gunakan Ctrl Z. Sebab tu awak buat sikit-sikit je. Klik, okey, buat selection dia. Okey, klik, tarik. Sikit-sikit. Bahagian atas pula klik, tarik. Klik, tarik. Yang ni mudah kita nak buat sebab awak tengok bahagian background belakangnya, dia tak terlalu banyak warna. Sebab tu dia dapat kesan dengan senang lah. Okey, klik, tarik. Mudah je. Klik, tarik sehinggalah memenuhi semua
subjek yang kita nak. Klik tarik, klik tarik. Nak undur, control alternate Z. So, ambil balik yang kita buat tersebut. Jadi ini menggunakan quick selection tool. Magic Wand tu pun lebih kurang sama je. Tapi dia akan buat dia lagi inilah. Kalau tak banyak warna background ataupun satu warna background, boleh gunakan Magic Wand tool. Okay. Seterusnya penggabungan dan juga penolakan pilihan. Okay, saya delete dulu yang ni. Okay, penggabungan. Contohnya kita nak buat, bila kita buat session, kita nak gabungkan dengan beberapa bentuk dan sebagainya. Ustaz tunjukkan contoh dekat sini. Contohnya kita buat petak macam ni. Kita nak buat dialog box. Kita nak buat dialog box. Ustaz gabungkan petak. Ustaz gabungkan satu lagi gunakan polygonal. Ustaz nak buat dia punya arrow dekat sini. Nak gabungkan, tekan shift. Jangan lepas tekan shift. Dia akan keluar tambah tu. Itu masuk penggabungan. Kalau awak tekan tolak. Kalau awak tekan alternate, dia akan keluar tolak. Jadi kalau nak buat penolakan, tekan alternate, jangan lepas. So dia akan keluar tolak dekat situ. Okay, kita boleh gunakan bagi membuat penolakan. Contohnya Ustaz guna tambah. Okay, Ustaz buat bentuk arrow dekat sini menggunakan polygonal tool, polygonal lasso tool. So klik, klik, klik. Okay, Ustaz gabungkan sampai sini. Double klik. So ini adalah penggabungan. Awak nak buat penolakan, tekan alternate. Okay, contohnya dekat atas ni Ustaz nak buat penolakan sikit. So klik. Contohnya lah. Ustaz hubungkan semua sekali. Double klik. Jadi dia akan menolak pilihan yang ada pada ruang tersebut. Okey, ini adalah bagaimana kita nak buat penggabungan dan juga penolakan. Contohnya kita nak masukkan ni dia punya section saja Kita tak masukkan lagi dengan pixel. Bila kita warnakan, baru dia akan masuk dengan pixel. Okey, contohnya awak dah buat section awak ni macam ni, kosong saja. Awak nak masukkan pixel, tekan dahulu layer baru. Layer baru ada bawah ni, awak tengok. Dia ada new layer, create new layer. So klik, dia akan keluar layer baru kat sini. Dia akan keluar layer 1 ataupun awak boleh namakan kepada apa-apa, double klik. So namakan dekat sini. Okey, kita dah pilih layer ni. So seterusnya kita nak warnakan, contohnya kita warnakan warna gradient lah. Gabungkan dua warna kat sini. Warna biru dan juga warna biru putih lah boleh. Okey, klik, tarik. Nanti Ustaz tunjukkan kemudian bagaimana kita nak gunakan setting gradient dekat atas ni. Okey, baru jadi kita punya pixel dekat sini. Okey, sambung balik. Selection tool ada satu lagi yang kita boleh gunakan. Selection tool menggunakan Quick Mask Mode. Quick Mask Mode ialah cara bagaimana kita membuat pilihan dengan cara mewarna. Kita warnakan. Okey. Bagaimana kita nak masuk Quick Mask Mode? Awak tengok dekat toolbar awak tu, bahagian bawah. Tengok dekat sini. Okey, bahagian bawah ni kita ada Quick Mask Mode. Jadi klik Quick Mask Mode. Okey, yang sebelum ni kita edit dekat mode yang standard. Okey, jadi ini adalah Quick Mask Mode. Gunakan brush. Gunakan brush tool. Okey, gunakan brush tool. Saya gunakan brush yang besar sikit. Okey, awak tengok dekat sini. Contohnya Ustaz warnakan macam ni. Okey. Contohnya Ustaz buat secara kasar dulu. Okey, bila awak kembali kepada mode yang standard, okey, tekan balik ataupun shortcutnya tekan Q. So dia akan jadi macam ni. Ustaz kecilkan sikit, Ustaz nak tengok. Okey, yang awak warnakan tadi tu ialah kawasan yang tidak terpilih. Maksudnya bila awak warnakan tu, itu adalah kawasan yang tidak terpilih. Okey, awak warna dekat bahagian kepala ni kan. Okey, bahagian kepala ni adalah bahagian yang tidak terpilih. Okey, bagaimana kita nak pilih bahagian tersebut?
Kalau kita gunakan Quick Mask Mode, awak boleh warnakan sama ada bahagian, contohnya awak nak ambil gambar itik ni saja. Awak warnakan bahagian yang senang awak nak warnakan. Sama ada awak nak warnakan dekat bahagian itik ni ataupun warnakan bahagian background. Biasanya kita akan warnakan background lah. Jadi kita akan dapat pilihan bagi itik ini. Okey, Ustaz tunjukkan caranya. Okey, gunakan brush sama. Okey, gunakan brush. Gunakan brush yang besar dahulu, saiz yang besar. Sebab kita nak warnakan bahagian tepi ni, warnakan background dia dulu. Jadi bahagian yang kita tak warnakan ialah bahagian selection dia. Bahagian yang terpilih. Boleh gunakan besar lagi. Okey, ya. Ini sebenarnya cara mewarna ni. Cara mewarna ni biasanya kita gunakan apabila kita nak buat pilihan yang lebih halus lah. Tapi dia memang agak leceh sikit lah awak kena warnakan. Okey, lepas tu gunakan brush yang kecil. Bagi membuat pilihan nak senang lagi, zoom sikit. Okey, gunakan brush. Okey, warnakan. Ustaz tak buat semua memang leceh. Macam tu lah. Agak leceh sikit. Okey, bahagian yang tidak kita warnakan ialah kawasan yang terpilih. So, kawasan terpilih adalah kawasan yang tidak terpilih. Yang berwarna ni kawasan tidak terpilih. Okey, yang kita tak warnakan adalah kawasan yang terpilih. Bila kita kembali kepada mode yang standard, so kawasan yang terpilih ialah kawasan yang kita tidak warnakan. Okey, seterusnya kita nak inverse kita punya selection. Contohnya kita dah ambil bahagian kepala ni. Ustaz buat bulat lah senang. Kita nak bahagian kepala ni, kita nak select. Kita nak buat selection bagi ruang selain daripada bahagian kepala ni. Jadi awak gunakan mana-mana tool selection, klik kanan, tekan select inverse. So dia akan buat pilihan sebaliknya. Okey, tadi bahagian kepala. Seterusnya dia akan buat selection semua sekali ni kecuali bahagian kepala. Okey. Nah, kembali balik kepada bahagian kepala ni, klik kanan, select inverse. So dia akan select bahagian kepala ini sahaja. Okey, itu asas yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan Adobe Photoshop CS5. Jadi sesi yang seterusnya Ustaz akan tunjukkan cara bagaimana nak install Adobe Photoshop CS5. Siapa ada version yang lebih baru pun boleh guna. Okey, contohnya Ustaz ada 2 version juga. Ustaz ada Ustaz pun ada Adobe Photoshop CC. Biasanya Ustaz gunakan yang ni lah. Tapi untuk tutorial Ustaz gunakan Adobe CS5 sebab takut ada komputer yang tak support Adobe Photoshop CC. Takut nanti dah jadi hang. Okey, jadi kita gunakan Adobe CS5. Awak dah download belum? Semua dah download ke? Awak gunakan link yang Ustaz bagi tu. Okey, pergi kepada Adobe Photoshop ni. Dia akan keluar dekat sini. Sebenarnya Ustaz dah sediakan tutorial pemasangan. Ustaz tak perlu terangkan pun, rasanya dah cukup kot. Awak boleh rujuk kepada tutorial manual pemasangan Adobe Photoshop CS5. Okey, sebelum tu download dahulu. Awak double klik dekat bahagian file tu, Adobe Photoshop tu. Okey, dia akan keluar download. Okey, klik download. File dia agak besar lah. Okey, 1.2 GB. Okey, download dahulu. Okey, bila awak dah download, awak bacalah dia punya manual dekat sini. Ustaz dah terangkan secara jelas. Okey, bila awak dah download, mana dah file yang Ustaz download? Okey, bila awak dah download, cari balik dekat mana awak download, dia akan keluar macam ni. Adobe Photoshop CS5 Extended campur crack dalam format zip ataupun kalau awak tak ada mana-mana tools untuk extract, so dia tak keluar lah. So klik kanan. Dekat sini siapa yang dah ada, tak kisah gunakan WinZip ke WinRAR, boleh gunakan 7zip, apa lagi? Macam-macam lagi kan. Okey, awak extract here, dia akan extract dalam folder Adobe Photoshop.
Siapa yang tak ada tools untuk extract, awak pergi dekat filehippo.com. Mana filehippo.com? Saya kecilkan sikit. Okay, filehippo.com. Okay, filehippo.com. Lepas tu awak search lah. Contohnya WinRAR. Okay. Type WinRAR ataupun WinZip. Okay, lepas tu awak download dan juga awak install. Lepas tu awak boleh gunakan, awak boleh extract menggunakan software tersebut. Download ikut bit komputer awak gunakan. Kalau 64 bit gunakan 64 bit, kalau 32 bit gunakan 32 bit. Macam mana awak nak tahu komputer awak menggunakan 32 ataupun 64? Awak pergi dekat folder, tengok folder ni. Dekat this PC, klik kanan. Saya besarkan sikit lah. Okay, this PC, klik kanan. Tekan properties. So dekat sini dia akan keluarlah berapa bit yang awak gunakan. Contohnya kalau Ustaz punya system type 64 bit. Jadi awak download yang 64. 32 boleh guna dekat 64, tak ada masalah. Tapi kalau awak gunakan 32 bit, tak boleh gunakan version 64 bit. Biasa komputer yang baru kebanyakannya menggunakan 64 bit. Okay. Ada yang dah berjaya install ke? Dah ada belum? Oh, Ustaz macam cakap seorang je kan? Ada Dah. yang Awak ikut sahaja tutorial yang Ustaz bagi. Ustaz nak terangkan lebih-lebih pun masa dah tak apa cukup ni kan. Kalau ada masalah, awak boleh rujuk dengan Ustaz. Nombor Ustaz ada kan? Tanya je. Tak marah pun. Okey. ramai yang install dah Ustaz. Ramai yang dah install, cuma yang itu yang guna komputer lah. Tapi student kita ada yang tak ada komputer kan, dia guna handphone. Oh. Yang tanya ada tak beza antara handphone dengan kalau kita guna komputer. Sebab Ana pun tak pernah guna yang handphone punya. Rasanya kalau tools sama, tak ada masalah boleh guna. Cuma kalau nak guna dekat handphone ni agak leceh sikit lah kan. Jadi kalau masa kata pelajar yang tak ada komputer tu, macam mana kita nak buat assignment? Dia Ramai tak belajar yang tak ada komputer? Rasanya diorang kebanyakannya komputer ada. Cuma parent mungkin bawa pergi kerja. Tu je lah kot. Tapi boleh buat bila-bila masa lah. Okay, boleh gunakan PC. Boleh dengar dulu. Okay, sebab video ni Ustaz akan rekodkan. Ustaz akan nanti Ustaz akan bagi dia punya link dia. Okay, awak boleh tengok balik dan buat latihan dekat rumah. Bila-bila masa yang awak boleh gunakan PC lah. Laptop ke. Okay, tengok kat sini. Sebenarnya Ustaz dah tunjukkan tutorial pemasangan ni secara lengkap. Boleh tengok download, lepas tu extract. Okay, extract file tersebut. Dan awak install trial dahulu Masa first install, kita akan install secara trial. Sebab software ni adalah software pirate bukannya software halal ni. Ustaz download daripada torrent. Tapi Ustaz dah test lah semua okey, tak ada virus dan sebagainya. Okay. So awak boleh download dan install trial. Okay, lepas install trial dahulu. Lepas tu copy crack tu dia ada 32 bit dan juga 64 bit. Awak pastekan dalam folder Adobe Photoshop tempat yang awak install. Kalau 32 bit ambil yang crack 32 bit lah. Kalau 64 bit ambil crack yang 64 bit. Okay. Kalau awak rujuk dekat tutorial ni sebenarnya rasanya dah boleh faham kot. Kalau ada masalah lagi boleh tanya Ustaz lah lain kali. Jadi kelas kita minggu depan tak ada kan Kak? Dia gila dengan tafsir? Tak ada Ustaz. Kita delay. Jadi dua minggu lagi lah. Jadi untuk 2 minggu lagi kelas yang seterusnya harap semua dapat. Cuma juga hari kan kita naik sekolah tingkatan 5 24 hari bulan kan. Jadi kita akan ada jadual baru Ustaz. Oh, jadual baru Jadi nak kena tengok balik lah dengan jadual baru tu sebab dia masa pun berubah. Jadi kita tak pasti lagi nak cakap. Tapi setakat ni kalau minggu depan kan hari kita ni hari Selasa kan dia naik hari Rabu tu tak? Hari Rabu, minggu depan? Minggu depan dia naik hari Rabu. Jadi hari Selasa sepatutnya kelas tafsir kan? Oh, kelas tafsir Okay, jadi untuk kelas yang seterusnya. Kelas seterusnya harap semua dapat install lah Adobe Photoshop CS5. Kalau awak
boleh awak ada version-version yang lain, tak ada masalah, boleh install Boleh gunakan Adobe CC ataupun CS6. Cuma Ustaz takut ada komputer yang tak boleh support, takut lagging kan. Jadi gunakan version yang agak ringan sikit lah. Ada yang nak tanya ke? Yang nak tanya boleh on mic sebelum Ustaz akhiri kelas. Lepas ni ada kelas lagi kan pukul 2. Jadi yang untuk Photoshop ni kita ada tugasan tak Ustaz? Ha? Ada tugasan tak untuk pelajar Photoshop ni? Ada, tapi belum bagi lagi lah. Tugasan Excel. Siapa yang belum hantar hantar segera. Ustaz bagi markah tu, terutamanya Banin kalau Ustaz ni. Banat bagus jugalah. Banin ramai lagi tak hantar. Hasan belum hantar, Sofi Hazim belum. Bayu belum. Sebut nama seorang ni kan. Ahmad Zarfan belum. Ada siapa-siapa nak tanya? Kecil skrin, apa yang kecil? Kalau guna komputer skrin dia kecil. Kalau guna handphone. Oh, guna handphone skrin kecil. Itulah masalahnya. Maksudnya okay Ustaz. Okey semua. Sebelum saya akhiri kelas, saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Raya dengan norma yang baru kan. Macam mana seronok raya? Okey, jadi kita tangguhkan kelas kita pada minggu yang seterusnya. Jadi awak boleh left sekarang. Okey, terima kasih semua bagi kerjasama.